Okey. Keluar tak? Chapter 4, Bending Stress in Beams. Keluar sir. Keluar Okay, general summary. This topic introduce the determination of neutral axis and second moment of area for a section and covers the calculation of maximum value of bending stress and drawing the distribution. Okay. Ini summary dia. Knowledge dia nanti, so kamu kena tahu first adalah neutral axis. Okay. Kena tahu nanti neutral axis. Okay. Second lesson is second moment of area. Okay. Second moment of area. Okay, juga kita kenali sebagai moment initial moment. Moment of initial. Okay. Itu samalah maksud dia. Maksud dia adalah second moment of area. Okay. Second moment of area ni adalah inertia. Okay. Kadang-kadang kita sebut moment of initial. Kadang-kadang disebut initial moment. Okay. Itu merujuk kepada benda yang sama, iaitu second moment of area. Okay. Istilah dia yang tepat. Okay. Okay. Neutral axis. Yang kedua, second moment of area. Okay. Yang ketiga adalah maximum bending. Okay. Maximum bending. Nanti nak kena tahu juga macam mana nak kira maximum bending. Dan yang keempat adalah okay, dia punya stress distribution. Okay. Stress distribution ni. Macam nanti kamu perlu knowledge dia, kamu perlu draw the distribution. Draw ni adalah lukis semula stress distribution tu. Okay. So ada 4 benda yang kamu perlu ingat step dia. Kalau diminta draw the stress distribution. Okay. Draw the bending stress distribution. Macam tu. Maksudnya kamu kena buat ke 4 step ni. First, kamu kena dapatkan dulu neutral axis. Secondly, kamu kena dapatkan second moment of area. Third step, kamu kena dapatkan maximum value of bending. Okay, bending stress. The maximum value of bending stress. Dan yang keempat, barulah kamu boleh lukis bending stress distribution diagram. Okay. Dia minta soalan ni simple je. Draw this bending stress distribution diagram. Okay. Jangan terus draw. Dia ada 4 step ni kena buat. Okay. First, neutral axis. Second, moment of area. Cari moment value of bending. Dan yang keempat, barulah kamu boleh draw. Okay. Okay. Kita pergi kepada subtopik dia. Understand the basic knowledge of bending stress in beam. Okay. Kamu tengok ni, beam ni dikenakan beban. Okay. Uniformly distributed load. Okay. Kamu nampak tak ni? Saya zoom sikit. Beam ni dikenakan beban. Beban yang dikenakan adalah uniformly distributed load. So, apa yang berlaku kepada beam adalah beam tu akan melendut lah. Okay. Beam ni akan melendut disebabkan beban. Okay. Dikenakan beban, dia akan melendut sikit atau banyak. Okay. Doesn't matter. Kita nak buat analisis, kita tahu dia bending sikit ataupun banyak, tak kisah. Okay. Kalau benda tu kayu, memang kita nampak bending. Tapi kalau benda tu konkret, ada besi kat dalam, mungkin kita tak nampak. Tapi sebenarnya ada bending sikit. Okay. Apa yang berlaku kepada beam? Dan bila kita lukis beam, kita lukis dia macam ada banyak lah bending. Okay. Padahal dia sikit je bending. Dalam lukisan kita saja kita nampakkan dia tu bending. Okay. Bila ada beban daripada atas, kita buat dia seolah-olah dia bending banyak. Macam ni. Okay. Walaupun kita tak tahu lagi berapa nilai dia. Okay. Kita buat dia seolah-olah dia bending macam ni lah. Okay. Dia kenakan beban, so dia akan bending. So, bila dia bending, sebenarnya beam ni dia ada 2 section. Okay. Ada 2 section. Kamu nampak tak ada garisan putus-putus kat sini?
Okay, garisan putus-putus ni adalah neutral axis. So dia divide to two section yang pembahagi dia adalah neutral axis. Okay, neutral axis ni dia bukan duduk tengah-tengah. Okay, kalau objek tu simetri atas dan bawah, ya, dia akan berada di tengah-tengah. Kiri kanan pun simetri, ya, dia akan berada di tengah-tengah. Tapi kalau dia tak simetri, neutral axis tidak semestinya berada di tengah-tengah rasuk. Okey. Tapi dia akan berada di antara bottom layer dan top layer. Dia tak akan berada luar daripada layer ni. Top surface and bottom surface ni dia tak akan berada di luar. Dia mesti akan berada di dalam. Okey. Jadi dia bila dia berada di dalam, so ada dua section. Satu adalah bahagian atas atas pada neutral axis ni bahagian top lah kita panggil dia. Bawah adalah bahagian bottom. Okey, bahagian bottom. Okey. Compression ataupun tension bergantung kepada load. Okey, contoh kalau load pada atas ni dia bending. Okey. Dia bending macam ni. Ni contoh kita U lah Dia bending U. Kita nampak buatkan dia macam U macam ni. So U yang sebelah dalam ni akan mengalami mampatan, compression. Okey. Sebelah dalam bila dia bending macam ni U yang sebelah dalam dia adalah compression. U yang sebelah luar ni adalah tension. Okey. Kalau dia terbalik, contoh kalau dia punya melengkung dia ni ke atas dan turun balik, so U yang dalam tu masih compression. Maksudnya di sebelah bawah pula compression. U yang sebelah atas pula adalah tension. Contoh ada contoh lain tak? Okey, contoh ni cantilever contoh cantilever. Dah ada senang. Okey. Okey, kamu tengok ada beam dikenakan load. Okey, ni beam. Okey, beam. Okey, tinggal garisan satu di garisan ni. Okey, ni beam. Okey, kemudian atas dia ada load. So, apa yang berlaku kepada beam ni bila dikenakan beban daripada atas? So, dia mengalami dia bending. Okey, dia bending ke bawah. Sebab ujung ni tak ada tupang. Dia tak sama macam simply supported. Okey, simply supported dia lendut ke bawah dan disebabkan ujung ni ada tupang, dia naik semula. Okey, tapi kalau cantilever fixed end macam ni, hujung ni tak ada tupang, jadi dia turun saja. Jadi kalau dia turun macam ni, dia turun macam ni, dia akan bending lah. Okey, dia akan bending. Okey, ni contoh dia bending Okey, dia akan bending ke bawah macam ni. Bending. So bahagian C dalam dia kat mana? Bahagian C dalam dia adalah sebelah bawah. Bahagian C luar dia adalah sebelah atas. Jadi dalam kes cantilever, mampatan dia tu sebelah bawah. Tension sebelah atas. Dia tak sama dengan simply support. Kalau simply support, kamu tengok U dia macam ni. So mampatan dia sebelah atas. Tension sebelah bawah. Dia beza. Bila dia U dia sebelah bawah, mampatan sebelah bawah, tension sebelah atas. Mampatan sebelah bawah, tension sebelah atas. Mampatan sebelah atas, tension sebelah bawah. U dia ke atas mendongak macam ni. Compression sebelah atas, tension sebelah bawah. Tu beza
mengikut jenis rasuk lah. Mengikut jenis rasuk. Okay. Ini sebab ada tupang dua, mampatan sebelah atas, tension sebelah bawah. Ini tak ada tupang, U dia mampatan sebelah bawah, tension sebelah atas. Okay, itu beza. Okay, so macam ni, U dia ke atas, mampatan sebelah atas lah. Okay, tension sebelah bawah. Okay. Okay. Tu neutral axis, okay, dia akan berada di tengah rasuk. Yang kedua tentang stress, okay, tentang moment, maximum moment. Okay, itu kita boleh kira dengan menggunakan formula. Okay, formula dia adalah stress equal to M. M tu refers to moment. Y tu refers to centroid. Dan over I. Over I ni maksudnya I ni adalah moment of inertia around the neutral axis. Okay, ini adalah bending stress. M adalah moment. Okay, Y adalah vertical distance from the neutral axis. Okay, biasanya adalah centroid. Okay, dan I adalah moment of inertia. So ini kita kena kira, ini kita kena kira, M pun kita kena kira, bending stress pun kita kena kira. Okay, barulah dapat maximum bending stress nanti. Okay, yang kita nak guna untuk kita buat stress distribution diagram. Okay, ini formula dia, kena hafal. Okay, the effect of bending moment in the beam. Okay, tadi pun saya tunjuk nama dia. Okay, ni. Okay, kita masuk kepada subtopik yang pertama, iaitu centroid. Okay, centroid ni dia sebenarnya ada kaitan lah dengan gravity, center of gravity. Okay, everything, badan kita pun ada center of gravity. Kereta pun ada center of gravity. The center of gravity, a point through which the whole weight of the body acts, is called center of gravity, represented by CG. CG ni maksudnya center, G ni gravity. So, a point through which the total of a plane figure is assumed to be concentrated is called centroid of that area. Center of gravity of plane figures by method of moment. Okay. The figure shows a plane figure of total area A, which center gravity is to be calculated. Okay, let us divide this area into small part. A1, A2, A2. Ni dia punya teori dia. Okay, ni dia punya teori dia. Kalau kita kan ada 3 bentuk, so setiap bentuk tu kamu kena kira area. Ada 3 bentuk, dia combine jadi satu shape. Okay, so setiap bentuk tu, 3 bentuk tu, kamu kena combine jadi area 1 campur area 2 campur area 3. So dapatlah total area dia. Okay, tapi itu total area. Kalau nak dapatkan dia punya centroid, so dia ada formula lah. Okay, dia ada formula. Okay, formula untuk dapatkan centroid adalah, contoh kalau kita nak dapatkan centroid. Centroid ni dia ada 2. Satu arah X, satu arah Y. Okay, sebelum kita pergi lebih lanjut, kamu kena tahu centroid ni ada 2 arah. Sama ada arah dia tu ke arah X ataupun arah dia tu mengikut faksi Y. Okay, macam mana nak kira centroid faksi X? Contoh, ada 3 bentuk. Okay, ada satu bentuk, tapi sebabkan bentuk dia tu bukan petak, bukan segitiga, dia combination. Contoh kalau bentuk L, kalau objek tu bentuk L, bentuk C, dia ada banyak section. Kamu jadikan dia rectangular, satu section bahagian atas, tepi satu section, bawah satu section. Jadi dia ada 3 area yang kamu combine. Okay, dan setiap area tu dia ada centroid sendiri. Okay, ada 3 section. Bila kamu bagikan kepada 3 section, dia ada centroid sendiri. Jadi centroid sendiri tu adalah, contoh kalau kita nak kira ke arah X, centroid sendiri X1, centroid sendiri X2, centroid sendiri X3. Darabkan dengan area dia, area centroid, area section tersebut.
dan bahagikan dengan total area. Area 1 campur area 2 campur area 3 tu dapat A. Tu dah dapat, tak dah campur tu masukkan dia sebagai A, dan yang A1 X1 ni kamu darabkan lah. Okey. Dan kamu akan dapat centroid X. Okey, centroid X. Begitu juga dengan Y. Okey, setiap section tu ada centroid dia sendiri, iaitu Y1, Y2, Y3. Begitu juga dengan dia punya area. Dia ada area masing-masing, A1, A2, A3. Okey. Bila kita kira terhadap Y, kita akan dapatlah centroid terhadap Y. Okey, nanti kita akan tengok lagi. Ini segi dia punya teori dari segi teori dia. Okey, contoh center of some common figures. Okey, shape dia rectangle. Okey, macam mana nak dapatkan dia punya centroid? Centroid untuk shape macam ni. Okey, X dia biasanya adalah, contoh X dia biasanya adalah X ni paksi X. Okey, ni paksi X. Jadi kalau dia punya lebar dia ni L, ni dia punya datum dekat sini. Okey, saya tanda sikit datum dia supaya kamu tahu. Okey, datum kat sini. Okey. Okey, yang saya tanda ni adalah datum. Dia start kosong daripada sini. Jarak dia adalah L sampai sini. Okey, ni paksi X. Okey, kalau X tu, X bar ni bila kita letak bar ni maksudnya centroid. Jadi centroid ni L ni kamu bahagi 2. Dapatlah dia punya X bar. Sama juga dengan Y. Y ni tinggi dia B contoh. Okey, centroid maksudnya di tengah-tengah. Di tengah, jadi B ni kamu bahagi 2, dapatlah dekat tengah. Jadi centroid untuk Y bar adalah B per 2. Okey, B per 2. Area macam biasalah, area untuk rectangular. Okey, lebar darab tinggi. Okey, ataupun panjang darab lebar. Begitulah. Okey, untuk rectangle. Untuk segitiga, triangle, okey, depend kepada condition segitiga tu lah. Depend kepada condition segitiga. Okey, contoh. Okey, segitiga sama kaki macam ni sama kaki macam ni. Macam mana kita nak kira dia punya X bar? X bar ni yang bawah X bar bawah. Jadi dia punya lebar dia adalah sepanjang base ni lah Ni sampai sini adalah base dia. Berapa? Contoh kalau kamu letak B kat sini 8 ke apa ke, so 8 bahagi 2. Kalau ada 9, 9 bahagi 2, 10 bahagi 2. Bergantung kepada nilai tapak ni, panjang dia berapa. Okey, itu untuk X bar, tak ada masalah. Tapi untuk dia punya Y bar, Y bar untuk segitiga adalah satu bahagi 3. Okey. Okey, satu untuk Y bar, height dia, ketinggian dia, kamu bahagi 3. Okey, daripada tapak lah. Daripada tapak. Kadang-kadang segitiga ni dia terbalik. Tapak ke atas. Jadi daripada tapak tu maksudnya daripada atas ke bawah. Okey, balance dia atas 1/3, bawah 2/3. Jadi daripada origin, okey, macam ni juga. Kalau daripada origin ni, jadi terbalik lah, daripada bawah 2/3. Tapi kalau contoh ni tapak kat bawah, jadi 1/3. Okey, Y bar, height over 3. Untuk kira area, macam biasalah, gunakan formula untuk kira luas sebuah segitiga. Okay, untuk triangle yang bersudut tepat macam ni triangle yang bersudut tepat kita kena tahulah kalau tadi yang sama kaki, kamu kena tahu base dia kat mana. Yang sama ada duduk bawah macam ni ataupun base dia kat atas.
So, kalau yang sudut tepat, kamu kena tahu kat mana dia punya sudut tepat dia. Okay. Kalau yang segitiga, sudut tepat, kena tahu dekat mana sudut tepat. Sudut 90 darjah dia. Sudut 90 darjah dia kat situ. Sudut 90 darjah dia kat situ. So, kamu kena tahu. Dan dia punya datum pun dekat situ juga. So, datum pun kat sini juga. Sudut tepat kat situ, datum pun kat situ. Jadi, dia 1/3 tu daripada yang sudut tepat ni. Okay. Daripada satu yang sudut tepat ni. Jadi, base sini 1/3. Jadi 1/3 adalah base. Kalau Y bar pula daripada datum dia ke sini 1/3. So jadi height dia bahagi 3 juga. Okey. Ni untuk dapatkan X bar dengan Y bar. Okey, untuk area masih sama. Formula untuk kira sebuah segitiga macam ni. Okay, atas bawah sama je formula untuk kira segitiga. Okey, untuk bulat. Okey, untuk bulat. Okay, macam ni lah. Dia punya radius akan menjadi dia punya X bar dan juga Y bar. Okay, untuk kira luas sebuah bulatan pi d kuasa 24, okay, atau juga bersamaan dengan pi darab dengan radius kuasa 2. Okay, untuk semicircle, okay, kalau contoh tapak dia dekat X. Tapak dekat X. Jadi dia punya centroid arah X adalah dia punya radius. Okay. Dia punya radius. Tapak dia dekat X. Kalau tapak kat X, Y dia kena guna formula lah. 4/3 radius kuasa 2 bagi dengan 3 pi. Okay. Dia tak boleh setengah juga. Ataupun R juga. Okay. Dia kena guna formula sebab dia bukan fully circle. Okay. Dia semi-circle dan tapak untuk semi-circle dia tu dekat X. Jadi bila tapak dekat X, untuk kira Y, kamu kena guna formula ini. Okay. Kalau tapak dia dekat Y, X yang kamu kena guna formula ni. Tu beza ni. Okay. Okay. Kalau tapak dekat Y, X kena guna formula ni. Ni sekarang ni tapak dekat X. Jadi Y yang kena guna formula ni. Okay. Okay. Kalau quarter circle pula, okay, kedua-duanya kena guna formula 4/3 R kuasa 2 per dengan 3 pi. Ya. Dua-dua kena guna. Okey, ini contoh. Okey, contoh. Example, determine the position of centroid gravity for the given sketch below. Calculate centroid X and centroid Y for the given sketch below. So, macam saya cakap tadi, satu objek ni dia berbentuk Z. Satu objek ni dia berbentuk Z macam ni. Okey. Tak ada lah ni, garisan ni kan tak ada lagi. Kita buat garisan ni supaya kita nak pecahkan dia kepada 3 section. Jadi Z ni kamu pecah kepada 3 section, maksudnya atas ni akan jadi 1 section, ini section yang kedua, ini akan jadi section yang ketiga. So soalan dia datum dekat mana? So datum dia ambil yang paling kiri dan paling bawah. Okay. Datum dia ambil yang paling kiri, paling bawah. Contoh. Ini paling kiri So datum dekat mana? So ni datum dia. Paling kiri, paling bawah. Ini Okay. Saya buat color lain sikit lah. Okay. Paling kiri, paling bawah. Dan satu lagi, ni paling kiri. So kita tengok satu lagi paling bawah pula. So paling bawah tu kat sini. Okay, saya buatkan dulu sini.
Paling kiri, paling bawah. Okey. Okey, ni macam mana kita tentukan datum. Okey. So datum dia adalah sini. Datum ni apa? Datum ni adalah kalau dari segi koordinat, datum ni adalah koordinat kosong kosong. Okey. Ni pasti kan. So datum ni adalah titik kosong kosong. So sini ke sini adalah 75. Okey. Sini ke sini 75 tolak 12.5. Ke sini. Sebab ke sini 75. Ke sini 75 tolak 12.5. Okey. Kalau ke hujung ni, okey, 75 tolak 12.5 campur dengan 87. Sorry. Sini ke sini dah 75. So sini ke ujung ni adalah 87.5. So kamu campurkan berapa tu. Ini menentukan datum. Okay, ambil paling kiri, paling bawah. Okay, datum dia so kat sini lah. 00. Dan objek ni berbentuk Z. Kita bahagikan kepada 3 section. Yang atas ni section 1. Ini adalah section 2. Ini adalah section 3. Okay. Kamu akan mula faham kat sini. Yang tadi ada area 1, area 2, area 3 tadi. Masa nak kira dari segi dia punya teori tadi. Ada area 1, area 2, area 3. Jadi area 1 sebenarnya adalah 12.5 darabkan dengan 75. Okay. 12.5 darab dengan 75. Area 2 adalah ini 100 sampai sini. Sampai sini 100. 100 tolak 12.5. Okay, kat sini. Ini sini 100 tolak 12.5. Jadinya 87.5. Okay, 87.5 darabkan dengan 12.5 untuk luas kat sini, area kat sini. Dan yang terakhir adalah section yang ketiga 87.5 campur 12.5. Okey. Jadi 100. 100 darabkan 12.5 untuk dapat area kat sini. So, untuk area 3. Okey. Area 1, area 2, area 3. Okey, kemudian ada pula X1, X2, X3 ataupun Y1, Y2, Y3. So ini adalah X. So ini adalah X. Okey. Ini adalah X. Dan nak buang border ni. Ini adalah X. Paksi X. Ini pula adalah paksi Y. Ini pula adalah paksi Y. Jadi yang terhadap X, kita tengok yang pertama section 1. Jadi section 1 kat atas Section 1 kat atas. So section 1 kat atas. Tengah kita bahagikan macam tadi rectangular. Balik semula rectangular. Rectangular dia punya lebar bahagi 2, tinggi pun bahagi 2. So kamu buat macam tu juga. Lebar bahagi 2. So ni lebar dia 75. So bahagi 2. So kat situlah lebih kurang. Dan dia punya tinggi pun bahagi 2. So tinggi pun bahagi 2. 12.5 bahagi 2 dapatlah dalam 6.5.
25. So kat situlah lebih kurang 6.25. Okey. Satu point centroid untuk section 1. Okey. Okey, centroid untuk section 1. Itu centroid untuk section 1. Okey, centroid untuk section 2. Okey. Lebar bahagi 2, tinggi bahagi 2. So lebih kurang kat situlah. Okey. Nanti kena kira secara cepat kat mana. Section yang ketiga. Okey. Okey, kita dah dapat point untuk section 1, section 2, section 3. Okey, berapa X1? Contohnya berapa X1? So, berapa X1 ni adalah, kamu kena tengok lah dekat mana point ni. Point ni 75 bahagi 2. So, ini adalah X1. 75 bahagi 2. Ataupun bersamaan dengan 22, sorry, 37, 37.25. 37.25. Untuk centroid X1. Untuk centroid Y1, kita tengok pula ke arah Y. Okey. 12.5 bahagi 2 berapa? Okey. Yang ni kita tengok lebih sikit. Pasal dia bukan dekat datum. Datum dia hujung bawah lagi. So, ini kita tengok lebih sikit. Okey, ini ke datum dah berapa? Okey. Ini ke datum dah berapa? Kalau kamu tengok kat sini, 100 ni tolak 12.5. Kamu akan dapat kat sini. Tapi campur balik dengan 12.5. Jadi kat sini sebenarnya 100. Okey. 100 dah sampai kat sini. Kemudian 12.5 ni bahagi 2. Okey, 12.5 ni bahagi 2. Jadi sebenarnya 100 campur 12.5 bahagi 2, ataupun bersamaan dengan 106.25. Okey. Ini adalah Y1. Okey, Y1. Dan dia punya centroid untuk Y1 ni adalah 106.25. Okey. Tu. mm. 106.25. Kalau X1 75 bahagi 2. Kita buat juga. Jarak dia di sini sampai sini je. Jadi berapa panjang ini? Berapa panjang ni? Bersamaan dengan
75 bahagi 2. 75 bahagi 2 ni berapa? 37.25 mm. Okay. Jadi centroid ni adalah 37.25,106.25. Okey, kalau kita letakkan terus centroid ni, saya tunjuk kat sini. Centroid ni bersamaan dengan X dulu 37.25,106.25. Okey, ni X. Yang belakang ni adalah Y. Okey, itu koordinat dia. Koordinat untuk X1, Y1. Okey, berapa pula koordinat untuk X2, Y2? X2, Y2 kat sini. So, saya nak tanya seorang lah. Khairul Nizam ada Khairul Nizam? Khairul Nizam. Khairul Nizam. Kemana menghilang ni Khairul Nizam ni? Sylvia Nastiana. Sylvia Nastiana. Tak ada juga. Hello. Siapa yang ada ni? Puasa. Lah, Jackson je tinggal. Yang lain mana ni? Ada, sir, ada. Siapa tu ada tu? Danielson ada. Jackson ada lagi. Dah, tak ada semua. Philomena ada. Ahmad Haziq ada. Lagi? Ilhan ada tadi. Ada, sir. Ha? Muaz ada Muaz. Ada, sir. Ilhan ada. Ashrul. Ada. Ya. Kristen. Kristen Jenna. Ada, sir. Berapa centroid untuk section 2? Ya. Cuba tengok berapa section 2 punya centroid. Ni kat sini berapa centroid dia? Kira. Okay. Kristen Jenna kira Lepas tu laki pula seorang lagi. Lorenzo ada tak ni? Lorenzo? Tak ada. Tak ada. Lorenzo Lee. Tak mengaku dah nama ni. Milik siapakah nama ni Lorenzo Lee ni? Jason Wong ada tak? Lah pakat tak mengaku dah nama ni. Dia tanya soalan. Senang je soalannya. Bukan susah pun. Tak pecah kepala pun nak memikirkannya. Edward Mejang ada?
Manalah semua orang ni? Edward Mejang. Tak ada ni. Nur Haziq. Hmm. Apa yang Eh. Okay, boleh kira. Section 3 punya centroid. Jap. Ni section 3 kat sini. Kristen Jenner dah dapat dah jawapan. Jenner. Boleh saya cuba kah? Ha? Apa? Boleh saya cuba ke sir? Iyalah. Siapa jawab tu? Saya. Teresa. Okey, Ya. berapa? 12.5, 81.25. 12.5. 12.5 kamu cakap X dia. Belakang 81. Ya. Point 25. 25. Macam mana dapat 12.5 25. ni? Yang di bawah tu sir kan dah bagi. Kamu ambil sini je terus jadi centroid. Ah, Ha? ya. Point ni kat mana kedudukan dia? Kalau sini kosong, ke sini dah berapa? Kosong ke sini dah berapa? Kosong, koma kosong. Kat situ kosong, koma kosong. Kosong ke sini 75. Cuba kira betul. Semula lah, kira semula. Berapa? Ni salah lah. 68.75 ke sir? Okey, betul. 68.75. Okey, koma. Y dia pula. 43.75. 3.75. Jap. Betul kan ni? Okey. Sir, 56.25 sir. 56.25 ni. Saya lupa tambah 12.5. Tambah 12.5 kat bawah. Salah tau. First kamu tengok 100 tu sampai mana? 100 tu sampai atas kan? Ini ada dia sampai sini saja section 2. Jangan don't totally depend on the measurement. Okay. Look kamu punya section kat mana? Kat sini saja. Okay. Measurement bagi sampai atas. Section kamu sampai sini saja. Ya, jadi daripada atas sampai atas 100. Tolak dulu dengan 12.5 ini. Boleh? 100 87.5.
tolak 12.5 ya. Kita buat one by one. 100 tolak 12.5. Okey, panjang ini adalah 87.5. Panjang ini Betul lah adalah tadi sir. 87.5. Ha? 3.75. Ya. Ha. Okey, 87.5 ni centroid dia, maksudnya kamu kena bahagi 2. Kamu dapat 43.75. Okey, tapi 43.75 tu dari sini. Bukan daripada centroid. Jadi untuk dapatkan dari centroid, kamu tambah lagi sebahagian ni. Kamu dah dapat 43.75 ni, campur pula dengan 12.5. 50. 56.25. Aha, gitu. Dah. Ini bahagi 2. Tapi 100 sampai ujung. Tolak dulu 12.5. Dapat nilai kat sini. Bahagi 2. Kamu akan dapat dari titik ni sampai ke sini. Belum dari centroid lagi. Campur ke centroid pula 12.5 lagi. Jadi kamu dapatlah 56.25. Okey, kita tengok tadi siapa yang saya suruh. Haziq ke? Yes, sir. Saya dapat Berapa? X, Y belum. X saya Okey, dapat X dulu. 103.5. 03.5. 5. Okey, Y? Belum lagi Y belum. 12.5 Okey. kah? Lain. 12.5 bahagi 2. Okey, kita tengok belakang ni 12. Bukan 12, 6.25 lah. Okey. Okey, kita tengok 103.5 dengan 6.25. Okey, first dia bagi 75, tapi 75 tu sampai ujung, sampai sini. Okey. Okey, dan dia bagi 87.5 sambung daripada sini sampai belakang. Okey, good. Okey. Okey. Sampai belakang. Macam mana nak tentukan centroid? First, kamu kena tengok section dia. Section dia adalah daripada sini sampai sini. Sini sampai sini. Jadi, kamu kena bahagikan dulu. First, kamu kena dapatkan daripada centroid sampai tempat dia start ni. Daripada centroid sampai tempat dia start ni berapa? Okay. Daripada centroid sampai tempat dia start tu adalah 75. Kamu kena tolakkan dulu dengan 12.5. Okay. Jadi sampai sini adalah 62.5. Okay. Untuk centroid ni kamu kena campur ini. Campur dengan 87.5. Okay. Okay. 12.5. Campurkan dengan 87.5. Okay. Itu total dia punya section. Panjang dia. Okay. Untuk centroid kena bagi 2 lah. Kena bagi 2. Okay. Kena bagi 2. Kamu akan dapat berapa? Betul tak ni 103.5 ni? Masih kira ke Aziz? Masih kira ke? Ya, yes, sir. Ya. Okay, satu persatu kamu kira. Kamu dengar saya sebut. First adalah 12.5 campur dengan 87.5. Dah. Bila kamu dah tekan, kamu cakap dah. Dah, sir. Dah campur tu kamu bahagi 2. 50. 50 kan? Ya. 50 tu kamu kena campurkan lagi. 50 tu dari sini dari sini. Sekarang ni kamu dapat 50 tu adalah daripada sini.
ke sini. Tu 50. Okey. 50 kamu tu dari situ ke situ. Jadi untuk ke centroid, ni baki belakang ni berapa ni baki belakang ni? Kena campurkan. Okey, 75 tu sampai sini. Okey. Kena tolak lah 12.5. 75 tolak 12.5 campur balik dengan ni panjang ni tadi. Kamu akan dapat berapa ni? 112.5. Okey, betul. Okey. 112.5. Tu macam mana kita tentukan centroid. Okey, yang depan ni adalah ini adalah X1, ini Y1. X2, Y2. X3, Y3. Okey. Dah ada dah A1 X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. Area kamu darab lah. Section kamu tengok 75 darab dengan 12.5. Ini pula tadi 87.5 darabkan dengan 12.5 untuk section ini. Jangan ikut ni. Ini sampai ujung. Tolak dulu. Tu dapat 87.5 darabkan dengan 12.5. Dapatlah area untuk section ni. Area 2, A2. A2 Dan kira juga area untuk yang ketiga ni. Area yang ketiga ni adalah panjang dia 87.5 campur 12.5. Jadi 100 lah ni. Okey, 100 darabkan dengan 12.5. Tu area untuk 3. Jadi dah ada A, dah ada X, dah ada Y. Bila dah ada tiga-tiga ni, kamu boleh kira lah centroid X dan juga centroid Y. Okey, ni dalam soalan Okey. Ini kalau kamu nak susun dalam bentuk table. Sekarang ni kamu faham. So, benda ni ada 3 section. 1, 2, 3. Section ni ada area 1, area 2, area 3. Dan setiap section ni pula ada centroid dia. Iaitu X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3. Kita balik semula kepada teori tadi. Untuk kira X bar. Okey. Untuk kira X bar. A1 ni maksudnya area section 1. Okey, area section 1. X1 ada tadi centroid X1 dan Y1. So X1 tu adalah centroid yang section dia lah. Okey. Ni area section 2. Centroid section 2. Area 3, section 3. Centroid section 3. Untuk A ni campurkan. A1 campur A2, A3. Okey, jadi semua ni dah ada, bolehlah kira X. Okey, untuk formula. Kalau kamu suka buat dalam bentuk table, kamu boleh tengok contoh dalam table ni. Okey, macam ni. Okey, dia akan tunjukkan satu persatu lah macam mana dapatkan jawapan. Dan kita check jawapan kita. Okey, betul tak? 37.25, 106.25. X dia adalah 37.5, Y dia adalah 106.25. Okey. So kamu boleh tengok sini lah. Ini untuk section by table. Kira guna table. Atau kalau kamu guna formula dia lebih cepat. Okey, masukkan dia terus dalam satu baris. Macam ni, nilai A, nilai X, nilai A, nilai X, nilai A, nilai X, bagikan total A, pun kamu dapat X bar, lebih cepat. Kalau table ni dia pakai ruang sikit. Dia nampak macam panjang, sebenarnya tak. Sebenarnya tak panjang. Okey, section 2. Okey, ni section 2, kita check balik lah. Okay, 6875, 56.25. 6875, 56.25. Betul Okey, 112.5, 6.25. 112.5, 6.25. Okey, tu.
Ni dia centroid section. Untuk kira untuk kira X bar keseluruhan, ni section. Untuk kira X bar keseluruhan, kamu campurkan A darab dengan X ni A1 X1, A2 X, A2 X2, A3 X3. Bahagi dengan area. Ni kat sini ada area. Bahagikan dengan area. Area adalah campurlah ni. Area ni campur area ni, campur area ni, sama dengan area ni. So ni 32.81 ni, ini. Yang atas ni jumlah AX adalah kena campur dulu ni. 140625 campur 35195.31 dan juga 35156.25. Campur semua tu baru bahagi dengan 3281.25. Dan kamu dapatlah nilai. Ni salah ni. Nilai centroid ni. Cuba kira. Ni campurkan. Tiga lima 156 campur 75 195.31 campur 140625. Samakan dulu. Samakan dapat 250.976.56 ni. Inilah kena bahagi dengan 32.81. Sorry, silap formula ni. Formula ni yang silap. Okey. Campurkan semua, dapatlah 250. 250.976.56. Okey, ni pun campur dapatlah 168.945.32. Untuk dapatkan X, inilah 250.976.56 ni bahagikan dengan 3281. Ini pun sama juga, bahagikan dengan 3281. Yang ini untuk dapatkan X bar, yang ini untuk dapatkan Y bar. Bahagi dengan A ni. Seperti yang ditunjukkan dalam contoh ni lah. Yang dah dapat, X bar adalah 76.49, Y bar adalah 51.49. Okey. Kemudian dah dapat centroid. First kita nak centroid. So kita dapatlah centroid dan juga terhadap X dan juga terhadap Y. Ni. Jadi kalau kita lukis balik objek ni berbentuk Z tadi dengan centroid dia yang baru. Dengan centroid dia baru. Centroid ini adalah centroid keseluruhan. X dia 76.49, Y dia 51.49. Jadi kita tengok balik 76.49 tu adalah ni set datum, kita macam tadi juga datum daripada sini ke sini adalah 76.49. Ini pula Y punya centroid, iaitu 51.49. Tu.
So centroid dia bila kita gariskan ke atas, garis ke kanan, centroid dia sebenarnya untuk objek ini berada di luar objek tu sendirilah. Okay, kat sini. Point center of gravity dia kat sini. Okay. Centroid bisection memang dia duduk kat dalam. Okay. Tapi centroid keseluruhan berada dekat luar. Ni untuk keseluruhan objek, ke sini dia punya centroid of gravity. Okay, bila kita lukis semula. Okay. Kat sini. Ini baru yang pertama, centroid of gravity. Ada lagi moment of inertia, kita akan sambung esok. Kita akan sambung esok. Dan moment of inertia. Okay. Sambil tu kamu boleh cuba ni nanti try to solve this problem. Ada beberapa soalan dan cuba carikan dia punya centroid section, dan last sekali cari dia punya centroid keseluruhan. Okay, ada 6 soalan ni, boleh cubalah. Okay, esok kita akan masuk kepada second moment of area ataupun juga dikenali sebagai inertia. Okay. Kalau rasa tak susah, boleh tengok dulu macam mana dia buat, macam mana moment of inertia ni. Ataupun kalau tak faham juga, saya boleh tunggu kelas esok lah. Okay. Tunggu kelas esok. Esok. Ya, esok. Okay. Esok untuk moment of inertia. Okay, agak panjang lah. So habis hari esok untuk moment of inertia saja. Okay, hari ni pun center of gravity saja. Okay, ada juga nota dan slide dalam apa CDOS, kamu boleh download. Yang ni menggunakan PowerPoint. Okay, nota ni PowerPoint. Okay, contoh ni adalah nota daripada PowerPoint. Kamu boleh download daripada CDOS untuk lebih kefahaman lah. Okay. Saya pun kadang-kadang saya guna yang PowerPoint, kadang-kadang saya guna yang Word. Okay. Okay, ada lagi cara ditunjukkan macam mana nak cari centroid of gravity. Contoh gini macam mana nak cari centroid of gravity. Okay, yang ni contoh ni ada 2 je section. So, bentuk dia T, jadi dia tak beri dekat mana nak cut. So kita cut sendiri. Kita cut dekat sini. Kalau kamu cut dekat sini, jadi 3 section. 1, 2, 3. Kita cut dekat sini, dia jadi 2 je section. 1, 2. Jadi setiap section tu kena kira area 30 darab 150 untuk atas, 30 darab dengan 120 untuk section yang kedua ni. Okey, ada yang kedua. Kemudian ada 2 section, jadi kena ada 2 centroid section. Okey, section 1 X1, section 2 X2. Kalau Y, centroid 1, Y1, centroid 2, Y2. Okey. Contoh untuk section 1, X dia adalah 150 bahagi 2. Okey, so kat sini dia punya centroid. Kalau Y dia adalah panjang ni dah 120. Okay, 120 dah kat sini. Kemudian tambah dengan 30 bagi 2. Jadi 135. Okay, 135. Kalau untuk section 2, X dia berapa? X dia adalah, okay, kamu tengok ni 30, ni 150. Jadi balance ni adalah 120 bagi 2. Jadi kat sini adalah 60. Okay. Okay, kat sini adalah 60. Okay, 60. Jadi kalau X2 lebar ni tadi 30. Campur ke sini lagi 15. Jadi X2 dia adalah 75. Okey. Jadi di sini ke sini bersamaan 75. Okey. 75.
untuk X2. Tak tulis kat bawah ni X2. Dan Y2 kamu tengok ke atas, dia memang start daripada datum. Okay, dia memang start daripada datum. So ke atas 120, jadi 120 bagi 2 sajalah. Bersamaan dengan 60. Okay. Baru dapat central section. Jadi gunakanlah A1 4500 ni darabkan dengan, kalau kamu nak cari Y, darabkan dengan Y1. Kemudian yang section 2 pula A2 darabkan dengan central section Y2 ni. Kemudian bahagikan dengan total area. Total area A1 campur A2 lah. Dapatlah 101.67 untuk kalau dia nak cari Y saja. Kalau nak cari X, so kamu kena buatlah untuk X. Okey, kamu kena buat untuk X. Contoh. Kat sini pun sama, A1 X1 tambah A2 Y2 bahagi A1 campur A2. X1 75. Sorry, bukan X. Bukan Y, ni X. X. A2 X2 X2. Okey. X2 tadi berapa? X2 adalah 75. Okay, A1 pun 75. X2 pun 75. Okay. Dia tak cari X2 pasal sama saja. Dia simetri kiri dan kanan. Kalau kamu tengok nanti kita kena belajar objek simetri. Kalau kamu tengok objek ni, kalau di tengah ni, ke kanan ataupun ke kiri, dia sama, simetri. Jadi kita tahulah yang X1 dia adalah 75. X bar dia kalau kita tak kira pun, kita dah tahu sama dengan 75. Sebab tu soalan ni dia hanya kira Y saja. Sebab X bar ni dia dah tahu. Simetri kiri kanan, so tengah-tengah adalah 75. So X bar adalah 75. Tapi atas dan bawah tak simetri. Jadi kalau tak simetri, kita kena kira guna formula. So masukkan semua angka-angka dalam formula ni, dapatlah Y bar dia sama dengan 101.67. Okey, boleh tengok lagi contoh-contoh yang lain. Okey, ni bentuk lagi. Agak complicated sikit, tapi kena belajar lah, sebab bentuk untuk soalan tak boleh nak agak macam mana. Boleh jadi lebih susah, boleh jadi lebih senang. Okey, biasa kan keluar macam ni. Okey, jarang keluar macam ni. Macam gini untuk soalan peksa. Bercuba exercise yang ini dan juga exercise daripada soalan yang nota. Ada 6. Cuba sebelum kita masuk second moment of area esok. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada, sir. Tak ada. Okay. Download attendance list. Ada yang tak ada. 27 saja. Okey, kalau tak ada apa-apa, boleh leave meeting Thank you, sir. Ya.